Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita teruskan kepada topik kita pada hari ini iaitu masih lagi di bab 2 pada topik struktur binaan. Okey, kita tengok apa yang kita akan belajar pada hari ini iaitu subtopik yang akan dipelajari adalah definisi dan jenis struktur binaan, struktur kerangka bangunan, fungsi komponen substruktur dan superstruktur, apa itu asas dan juga faktor pemilihan jenis asas bangunan serta bagaimana kita nak kira saiz asas pad. Okey, kita tengok apa itu definisi struktur. Okey, struktur adalah binaan kejuruteraan yang terdiri daripada satu atau lebih komponen yang disusun agar dapat menanggung bebannya sendiri dan juga beban yang dikenakan ke atasnya tanpa mengalami perubahan bentuk yang nyata. Itu adalah definisi struktur. Okey, kita tengok pula jenis-jenis beban yang struktur perlu tanggung. Iaitu kita ada dua, beban mati dan juga beban kenaan. Okey, apa itu beban mati? Beban mati adalah beban yang terhasil oleh komponen struktur itu sendiri. Maksudnya kalau kata struktur kolom, maknanya beban daripada kolom itu sendiri. Ia juga dikenali sebagai beban diri. Okey, ciri-ciri dia pula, nilai beban dia adalah tetap. Contohnya macam kolom ataupun beam, nilai beban dia tetap, dia tak berubah-ubah. Okey, kedudukan beban pun tak berubah. Mana ada kita punya beam, kita punya tiang berubah kan? So, dia tetap kat situ. Itu adalah beban mati. Contohnya adalah berat rasuk, berat lantai, berat dinding dan sebagainya. Okey, kita tengok kepada beban yang seterusnya pula. Apa itu beban kenaan? Okey, beban kenaan ni pula merupakan beban yang bertindak ke atas komponen struktur. Dikenali juga sebagai beban hidup. Okey, nilai beban dia berubah-ubah. Dia tak macam beban mati. Beban mati nilai dia tetap. Tapi kalau beban kenaan, nilai dia berubah-ubah. Dan juga kedudukan beban boleh berubah-ubah. Okey, contohnya macam apa? Macam berat manusia, berat perabot, berat peralatan yang lain-lain. Dan yang beban ataupun beban hidup yang berubah-ubah di dalam struktur dalam rumah kita. Itu adalah beban kenaan. Okey, seterusnya kita tengok jenis struktur binaan. Okey, jenis struktur binaan ini terbahagi kepada dua. Ada struktur jisim dan juga struktur kerangka. Okey, kalau struktur jisim ni apa? Struktur yang menanggung beban kenaan dan bergantung pada jisimnya sendiri. Dia tanggung beban pada jisimnya sendiri. Contohnya macam empangan. Empangan dia menanggung beban air yang tinggi. Maknanya dia menanggung beban air yang tinggi itu daripada jisimnya sendiri. Okey, struktur kerangka pula. Struktur yang dibina berdasarkan komponen tertentu yang diatur dalam bentuk geometri. Komponen yang menerima beban dan memindahkan beban tersebut kepada komponen lain melalui bentuk geometrinya. Contohnya struktur kerangka bangunan ataupun kerangka jambatan. Maksudnya kat sini, kalau kerangka bangunan ataupun kerangka jambatan ni, daripada kerangka tu, dia pindahkan beban kepada struktur, substruktur kat bahagian bawah tanah. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok apa itu struktur kerangka bangunan. Okey, struktur kerangka bangunan ni pula dia terbahagi kepada dua iaitu substruktur dan juga superstruktur. Okey, kita tengok substruktur dulu. Okey, substruktur ni merupakan struktur bangunan yang berada di bawah permukaan tanah ataupun aras bumi. Bila kita sebut je substruktur, kita ingat dia mesti di bawah tanah ataupun di bawah aras bumi. Okey, kerja-kerja yang melibatkan substruktur ni adalah kerja-kerja memancang tanda, memancang ukur dan aras, kerja penggalian tanah, kerja tertulang dan juga kerja-kerja konkrit. Okey, kita tengok pula pada superstruktur. Apa itu superstruktur? Superstruktur adalah struktur bangunan yang berada di atas permukaan tanah. Tadi substruktur di bahagian bawah tanah. Tapi superstruktur pula di bahagian atas permukaan tanah. Ia dibina secara berperingkat. Dimulai dengan pembinaan struktur tiang, rasuk, lantai, dinding, tangga dan bumbung. Kemudian diikuti oleh komponen dinding, pintu, tingkap, siling dan juga kemasan. Mana ada orang buat bumbung dulu? Mesti orang akan buat daripada bahagian bawah naik ke bahagian atas. So, maknanya daripada bahagian
Daripada bahagian struktur tiang, kita dah naik rasuk, lantai, dinding dan seterusnya hinggalah ke bumbung. Begitu juga diikuti dengan komponen-komponen lain lah, seperti dinding, pintu dan sebagainya. Okey, seterusnya kita tengok apa itu fungsi komponen substruktur dan superstruktur ni. Okey, komponen substruktur dan superstruktur ni dia ada asas, ada tiang, rasuk, lantai dan sebagainya. Setiap komponen struktur tu dia ada fungsi-fungsi dia tersendiri. Contohnya macam asas. Okey, asas dia menerima dan mengagihkan beban bangunan kepada tanah. Tiang pula diterima beban daripada rasuk dan pindahkan ke asas. Rasuk pula diterima beban daripada lantai dan pindahkan ke tiang. Lantai pula dia menerima beban mati ataupun beban kenaan secara langsung dan pindahkan kepada rasuk. Lepas tu dinding tu pula apa? Dinding tu adalah pembahagi ruang sesuatu bangunan. Maksudnya daripada bilik ke bilik, bilik ke bilik, itu adalah pembahagian ruang. Dan juga dia menyediakan ruang untuk pemasangan pintu dan tingkap. Kalau kata tak ada dinding, macam mana kita nak pasang pintu dan tingkap kan? Okey, seterusnya apa itu tangga pula? Tangga ni dia punya fungsi dia pula menghubungkan aras lantai bawah dengan aras lantai atas. Kalau kata rumah 2 tingkat, wajiblah ada tangga. Tak mungkin tak ada tangga, macam mana awak nak ke tingkat kedua kan? Okey, seterusnya adalah bumbung. Bumbung pula dia melindungi bangunan daripada dimasuki hujan, panas, angin, habuk. Dan juga dia menstabilkan suhu dalam bangunan. Kalau kata tak ada bumbung, apa terjadi kat suhu pada rumah awak? Mesti panas kan? Bila panas, bila siang panas. Bila malam, dah sejuk melampau. Lepas tu kalau hujan, mesti masuk dalam rumah. So, bumbung adalah untuk melindungi bangunan daripada dimasuki hujan, panas dan sebagainya. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok pula apa itu asas. Okey, asas ni merupakan komponen bangunan yang terletak paling bawah dan tidak kelihatan kerana ia berada di bawah permukaan tanah. Fungsi utama dia adalah untuk menerima dan memindahkan beban bangunan ke tanah dan menstabilkan struktur bangunan. Kalau kata asas awak pun dah tak kukuh, secara automatiknya bangunan awak akan mengalami kerosakan. Tak pun dia akan ada masalah di kemudian hari. Okey, apa yang penting? Asas dia tu yang penting. Okey, kategori asas pula ada 2, iaitu asas cetek dan juga asas dalam. Okey, kita tengok apa itu asas cetek. Okey, asas cetek ni kedudukan binaan asas dia tidak melebihi 3 meter kedalaman. Dia mengagihkan beban kepada tanah secara melebar dan berdekatan dengan permukaan tanah. Okey, kalau asas dalam pula, kedudukan binaan dia melebihi 3 meter kedalaman dia. Maknanya, dia kedalaman maksudnya daripada aras tanah, dia korek ke dalam tanah melebihi 3 meter. Kemudian, dia mengagihkan beban jauh ke dalam tanah sebab dia punya kedalaman melebihi 3 meter. Itu adalah asas dalam. Okey, kita tengok pula jenis-jenis asas cetek. Kita ada asas pad, asas jalur dan juga asas rakit. Manakala untuk asas dalam, ada satu je asas dia, iaitu asas cerucuk. Okey, seterusnya. Jenis-jenis asas. Kita ada 4 jenis asas, iaitu yang saya sebut tadi tu. Asas pad, asas jalur, asas rakit dan juga asas cerucuk. So, kita akan tengok satu-satu. Apa itu jenis-jenis asas. Okey, asas pad. Bila kita sebut di atas asas pad, ini adalah asas yang biasa sangat digunakan. Dia digunakan pada bangunan struktur kerangka, iaitu bangunan yang tidak melebihi 4 tingkat. Dia sesuai digunakan bagi tanah yang mempunyai keupayaan galas tanah yang tinggi. Ia menanggung beban dari tiang dan pindahkan segala beban ke lapisan tanah. Biasanya dia dibina dari konkrit bertertulang. 1:2:4. Dia mestilah konkrit bertertulang. Okey, tebal asas pad ni tidak kurang daripada 150 mm dan lebarnya bergantung kepada beban yang ditanggung oleh tiang dan juga sifat tanah. Okey, kat mana saya cakap tebal dan lebar tadi tu? Okey, kalau awak tengok kat sini T. T ni adalah tebal dia. Manakala L ni adalah lebar dia. Lebar asas ni. Okey? Okey, kita pergi kepada asas yang seterusnya, iaitu asas jalur. Okey, asas yang dibina selari di bawah tembok bagi menanggung dinding galas beban. Lebar jalur bergantung kepada kekuatan galas tanah. Lebar minimum ialah 450 mm yang biasanya sesuai untuk bangunan kediaman 2 tingkat. Tebal minimum dia adalah
150 mm dan ia sama dengan unjuran pada setiap dinding. Okey, asas jalur ni dia ada 3 jenis, iaitu asas jalur biasa, asas jalur lebar dan juga asas jalur dalam. Okey, kita tengok apa itu asas jalur biasa. Okey, asas jalur biasa ni sesuai untuk tanah padat dengan KGT yang tinggi, iaitu keupayaan galas tanah yang tinggi dan tidak jelekit. Contohnya batu kerikil. Keupayaan galas tanah ni maksudnya keupayaan keupayaan tanah tu untuk menanggung beban. Okey, ia boleh ditambah dengan tertulang untuk mengatasi kesan ricihan pada sudut 45 darjah. Okey, ini adalah asas jalur biasa. Okey, kemudian kita tengok kepada asas jalur lebar. Tadi asas jalur biasa awak perasan kan dia punya asas dia bentuk macam ni. Okey, bentuk biasa macam ni. T dengan L, iaitu U sama dengan T. Maknanya U unjuran asas dia sama dengan lebar T. Okey. Kemudian kita tengok pula asas jalur lebar. U lebih besar daripada tebal asas. Okey, unjuran asas ni lebih besar daripada tebal asas. Okey, ia sesuai untuk tanah keupayaan galas tanah yang rendah. Contohnya kawasan yang berpaya dan bertambak. Kalau yang berpaya dan bertambak, sesuai kita gunakan asas jalur lebar. Okey, lebar minimum asas ialah 0.9 meter. Nanti awak tengoklah perbezaan bentuk dia. Okey, kemudian kita tengok asas jalur dalam. Okey, kalau asas jalur dalam pula, U dia lebih kecil daripada T. Maknanya unjuran asas U lebih kecil daripada tebal asas. Ia sesuai untuk tanah jelekit yang cenderung untuk mengembang dan juga mengecut. Contohnya macam tanah liat. So, had kedalaman sehingga 0.9 meter. Okey, pastikan nanti awak dapat bezakan bentuk-bentuk asas jalur. Okey, seterusnya kita pergi kepada asas rakit. Okey, asas rakit ni digunakan pada kawasan yang mempunyai keupayaan galas tanah yang rendah dan cenderung mengenap secara tidak sekata. Okey, jenis asas rakit ni ada 3, iaitu asas rakit papak padu, asas rakit rasuk dan papak dan juga asas rakit bersel. So, kita akan tengok satu-satu. Okey, yang pertama, asas rakit papak padu. Okey, kalau papak padu ni sesuai untuk apa? Okey, dibina daripada konkrit bertertulang pada keseluruhan tapak bangunan. Ia sesuai digunakan bagi bangunan yang tidak melebihi 2 tingkat apabila beban bangunan rendah. Okey, tebal papak pula tidak melebihi 300 mm. Okey, tebal papak ni. Okey, seterusnya kita pergi kepada asas rakit, rasuk dan papak. Tadi dia ada papak saja, dia tak ada rasuk. Yang ni dia ada sekali dengan rasuk. Sekiranya beban bangunan terlalu besar dan memerlukan ketebalan papak melebihi 300 meter. Maksudnya dia ada papak dan juga dia ada rasuk. Okey, yang seterusnya, asas rakit bersel. Okey, asas rakit bersel ni apa pula? Dibina pada tanah yang longgar dan cenderung untuk mengenap secara tidak sekata. Contoh tanah dia adalah tanah bekas tapak lombong yang dikambus. Maknanya tanah tersebut dia bila-bila masa dia akan cenderung untuk mengenap lah kan. So, tebal asas dia mencapai 1 meter ataupun lebih. Okey, ini adalah lapisan kedap dia. Ini adalah papak, dia ada rasuk dan juga bersel. Maksudnya dia ada bersel yang kalau awak perasan dia ada kotak 1, kotak 2 dan juga kotak 3. Okey, seterusnya kita pergi asas yang terakhir iaitu asas cerucuk. Okey, asas cerucuk ni digunakan apabila beban bangunan terlalu besar. Keupayaan galas tanah dia rendah dan lapisan tanah keras dia terletak jauh ke dalam tanah. Okey, kalau awak perasan dekat, kalau awak lalu dekat mana-mana tepi bangunan, tepi jalan dia akan buat bangunan baru. Terutamanya kawasan
kawasan tanah yang untuk tanah yang KGT dia rendah. So, dia kena guna asas cerucuk. Kalau awak perasan, awak lalu kat tepi jalan, awak akan nampak satu alat ataupun satu mesin yang menghentak bunyi tang, tang, tang tu kan. Itu adalah untuk dia tanam asas cerucuk. Okey, asas cerucuk ini dia ada dua jenis, iaitu asas cerucuk galas hujung dan juga asas cerucuk geseran. Okey, kalau asas cerucuk galas hujung ni macam mana pula tindakan dia? Cerucuk ni dimasukkan ke dalam tanah sehingga mencecah lapisan tanah yang paling kukuh. Itu yang saya cakap tadi tu, dia ada mesin yang akan menghentak cerucuk ni supaya masuk ke dalam lapisan tanah. Okey, kemudian cerucuk ni biasanya lebih panjang dan jenis ini akan memindahkan beban bangunan terus ke tanah keras melalui tiang dia. Sebab dia sampai kepada lapisan tanah yang kukuh. Okey, jarak antara cerucuk adalah berdasarkan saiz cerucuk dan juga bahan yang digunakan. Sama ada konkrit ke, besi ke, itu adalah perbezaan bahan yang digunakan. Okey, kemudian kita pergi kepada asas cerucuk geseran. Okey, kalau geseran ni pula macam mana dia punya ni pula? Cerucuk ni ditanam tidak sampai ke tanah yang keras. Kalau galas hujung, dia sampai ke tanah yang keras. Tapi kalau cerucuk geseran, dia tak sampai ke tanah yang keras. Keupayaan menggalas beban bergantung kepada daya geseran permukaan cerucuk dengan tanah. Luas permukaan cerucuk dapat meningkatkan daya geseran. Permukaan cerucuk mestilah kasar. Dan jarak antara satu cerucuk dengan cerucuk yang lain perlu dirapatkan. Okey, kalau katalah guna cerucuk galas hujung, jarak dia berdasarkan saiz cerucuk dan juga bahan. Tapi kalau guna cerucuk geseran, cerucuknya mestilah dirapatkan. Sebab dia perlukan daya geseran antara tanah dan juga cerucuk. Kalau awak tengok dekat gambar rajah ni pun awak dapat tahu perbezaan dia. Kalau cerucuk galas hujung, dia sampai lapisan tanah kukuh. Tapi kalau cerucuk geseran, dia tak sampai ke lapisan tanah kukuh. Tapi dia punya keupayaan galas beban dia bergantung kepada daya geseran tanah dengan cerucuk tersebut. Okey, seterusnya kita pergi. Macam mana nak tahu faktor pemilihan jenis-jenis asas ni? Kita tengok yang pertama adalah keadaan tanah dia. Keadaan tanah dia bergantung kepada keupayaan galas tanah tu bagi menentukan jenis-jenis asas. Contohnya, keupayaan galas tanah yang tinggi sesuai untuk asas pad dan juga asas jalur. Kalau keupayaan galas tanah yang rendah, sesuai kita gunakan asas rakit. Tapi kalau keupayaan galas tanah terlalu rendah dan enapan dia tinggi, kita kena gunakan asas cerucuk. Okey, faktor yang kedua adalah kandungan lembapan tanah. Kandungan lembapan tanah akan mempengaruhi keupayaan galas tanah. Contohnya, kandungan lembapan tanah yang tinggi, asas yang sesuai adalah asas cerucuk sebab kandungan lembapan dia tinggi. Okey, faktor yang ketiga adalah jenis dan saiz struktur. Okey, jenis dan saiz struktur ni merujuk kepada jumlah beban bangunan keseluruhan. Kalau lagi besar struktur, lagi besar saiz, so maknanya asas yang paling sesuai adalah asas cerucuk. Kalau kata awak setakat nak buat rumah 2 tingkat, tak pun awak hanya nak buat rumah setingkat, sesuai guna asas pad. Tak pun bergantung kepada keupayaan galas tanah dia lah. Okey, seterusnya kita masuk kepada okey, ini adalah asas berdasarkan jenis dan saiz struktur dia. Okey, contohnya asas pad sesuai untuk binaan yang tidak melebihi 4 tingkat, sesuai untuk KGT tanah yang tinggi. Contoh binaan dia rumah banglo dan rumah kediaman biasa, sesuai kita gunakan asas pad. Kalau asas jalur pula sesuai digunakan untuk binaan dinding yang ditanggung beban tidak melebihi 4 tingkat. Okey, dia sesuai untuk KGT yang tinggi. Contohnya bangunan yang berkerangka, iaitu dinding ditanggung oleh beban. Kalau asas rakit pula sesuai untuk binaan yang tidak melebihi 4 tingkat. Dia sesuai untuk KGT yang rendah dan cenderung untuk mengenap. Contoh binaan dia adalah tembok penahan dan juga rumah teres. Okey, untuk asas cerucuk pula sesuai untuk binaan yang melebihi 4 tingkat. Dia sesuai untuk KGT tanah yang rendah. Dan contoh binaan rumah pangsa dan juga kondominium. Rumah yang tinggi-tinggi tu biasanya kita akan guna asas cerucuk. Okey, seterusnya
kita akan tengok apa itu pengiraan saiz asas spek. Okey, ini adalah formula-formula yang awak akan jumpa untuk buat pengiraan asas spek. Iaitu kita kena cari keupayaan galas tanah, keupayaan galas bersih, keupayaan galas muktamad, keupayaan galas muktamad bersih dan juga faktor keselamatan. Maknanya sesuai ke tak asas tu untuk digunakan. Okey, ini adalah reka bentuk saiz asas spek. Terdapat dua cara iaitu menganggarkan saiz asas dan membuat rujukan sama ada ia selamat ataupun tidak. Yang kedua dengan menetapkan faktor keselamatan dan mengira saiz asas optimum. Okey, ini adalah contoh pengiraan dia. Contoh dia macam ni. Rajah A ni dia menunjukkan kerata rentas asas spek berukuran 1.2 meter kali dengan 1.2 meter yang dikenakan beban 250 kN. Okey, dia punya asas itu dibina dengan kedalaman 1.4 meter dari aras bumi dengan keupayaan galas muktamad dia, QF dia, 342 kN per meter square. Okey, diberi unit pukal tanah dia adalah 19 kN per meter cube. Dapatkan nilai faktor keselamatan. Kita nak tengok sama ada asas spek ni, faktor keselamatan dia sesuai digunakan ataupun tak. Maknanya dia mesti melebihi 1. Dia tak boleh kurang daripada nilai 1. Kalau kata kurang, maknanya asas spek awak tak boleh digunakan. Asas awak tidak boleh digunakan. Tapi kalau melebihi 1, maknanya faktor keselamatan dia sesuai digunakan. Okey, kita tengok kepada langkah penyelesaian dia. Okey, keupayaan galas tanah diberi Q sama dengan P bahagi dengan A, iaitu beban bahagi dengan luas tapak asas. Okey, dia dah bagi beban kita adalah 250 kN. So, dia dah bagi kita punya A dia. Luas dia adalah 1.2 meter kali dengan 1.2 meter. So, awak bahagikan 250 bahagi dengan luas. Kemudian, awak akan dapat 173.6 kN per meter square. Kemudian, kita cari pula keupayaan galas bersih dia, QN dia. Okey. QN dia seperti formula yang diberi. Kita dah dapat Q dia 173.6. Kemudian, kat mana dapat 19 ni? 19 ni dia dah bagi. Berat unit pukal dia adalah 19 kN. Kemudian Z ni apa pula? Z tu adalah kedalaman asas dia. Tadi diberikan kedalaman asas dia adalah 1.4 meter. So, kita darat dan kita akan dapat 147.0 kN per meter square untuk keupayaan galas bersih. Maknanya dia mampu menampung beban sebanyak 147 kN. Kemudian kita cari pula keupayaan galas muktamad yang bersih. Ini muktamad bersih dia QFN. Okey, seperti formula yang diberi, kita dah dapat QF dia, kita dah dapat ataupun QF dia dah diberi iaitu 342. Kemudian tolak dengan 19 darab dengan 1.4. So, kita dapat keupayaan galas muktamad bersih 315.4 kN per meter square. Okey, dah dapat nilai QFN. Kita cari faktor keselamatan. Kita nak tengok asas spek ni sesuai ataupun tidak digunakan. Okey, nilai formula dia seperti FK sama dengan QFN bahagi dengan QN. Okey, semua ni kita dah cari ke atas ni. So, kita bahagikan je dan kita akan dapat nilai FK dia 2.1. Okey, maknanya dia selamat ataupun tak? Okey, kalau kata reka bentuk asas ini selamat kerana FK dia lebih daripada 1. Kalau kurang daripada 1, dia tak selamat. Tapi kalau lebih pada 1, maknanya asas spek ni selamat untuk digunakan. Okey, kita tengok pada contoh 2. Okey, untuk contoh 2 dan latihan yang akan saya beri satu lagi, awak perlu buat dan awak perlu hantar pada guru masing-masing. Okey, ini adalah contoh 2 dia. Rajah B menunjukkan kerata rentas asas spek yang direka bentuk untuk menanggung beban tegak dia. Okey, dia dah bagi beban dia 300 kN pada kedalaman 1.5 meter. Keupayaan galas muktamad dia diberi 400 kN dan faktor keselamatan adalah 1.8. Dan berat unit pukal dia 19. Saiz tiang dia pun dia dah bagi 200 kali dengan 200. Kemudian, kirakan saiz asas spek tersebut dan lakarkan keratan rentas asas itu beserta dengan dimensi. Okey, nanti buat latihan ni. Kalau tak faham, awak boleh tanya guru kelas awak masing-masing. Maaf, awak boleh tanya guru yang mengajar awak. Okey?
Okey, ini latihan yang kedua. Dia cakap rajah menunjukkan sebuah asas pad yang dibina di atas permukaan bumi. Okey, saiz asas dia 2 meter kali dengan 2 meter. Lepas tu beban dia diberi 900 kilonewton. QF dia dibagi dan juga berat unit pukal pun dia bagi. So, awak kena dapatkan nilai faktor keselamatan asas tersebut. Sama ada asas ini selamat ataupun tak. Okey, dua latihan ni awak hantar pada guru yang mengajar awak. Okey. Okey, setakat ini sahaja kelas untuk topik 2 kita pada hari ini. Semoga awak dapat manfaat dan siapkan 2 latihan yang diberi dan hantar pada Cikgu Radin dan pada saya, Cikgu Intan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.